Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan pada semua murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, mata pelajaran sejarah tahun 6 masih diteruskan dengan tajuk 3 pencapaian dan kebanggaan negara. Mari kita lihat objektif pembelajaran yang akan murid capai pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat 24/9/2021. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat yang pertama menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 bidang tugas Perdana Menteri Malaysia, dan yang kedua murid dapat menyebut 2 kepentingan sokongan rakyat terhadap kepimpinan negara. Mari kita lihat sama-sama. Bagi aktiviti yang pertama, kita akan buat aktiviti siapakah saya? Okey, jadi untuk laksanakan aktiviti ini, cikgu akan berikan pautan ataupun link di bahagian description YouTube di bawah. Boleh tekan pautan tersebut. Apabila murid menekan pautan tersebut, murid-murid akan lihat aktiviti ini, iaitu aktiviti dia akan tunjukkan gambar secara perlahan-lahan, dan kemudian murid apabila dah pasti gambar tu apa, murid akan tekan butang ini. Jadi bila tekan akan keluarlah pilihan jawapan. Jadi pilihlah jawapan yang betul. Ini ialah gambar daripada aktiviti yang kita telah buat sebentar tadi, iaitu gambar yang pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad, Jalur Gemilang, Yang di-Pertuan Agong, Bunga Raya dan Menara Berkembar Petronas ataupun KLCC. Dalam 5 gambar ini, sebenarnya ada gambar yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Gambar apakah itu? Mari kita lihat sama-sama. Baiklah, pada pelajaran hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan bidang tugas Perdana Menteri Malaysia. Apakah tugas Perdana Menteri? Mari kita belajar. Sebelum itu, kita kena tahu dahulu, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Murid-murid tahu? Ini ialah senarai Perdana Menteri Malaysia daripada yang pertama sehingga yang terkini, iaitu yang ke-9. Murid-murid tahu siapakah nama Perdana Menteri Malaysia? Ya, Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ataupun dikenali sebagai Bapa Kemerdekaan. Perdana Menteri Malaysia yang kedua ialah Tun Abdul Razak Hussein, iaitu Bapa Pembangunan. Kemudian Perdana Menteri Malaysia yang ketiga ialah Tun Hussein Onn yang digelar sebagai Bapa Perpaduan. Perdana Menteri Malaysia yang keempat pula ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang digelar sebagai Bapa Pembolenan. Kemudian Tun Abdullah Ahmad Badawi pula merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kelima dan dikenali sebagai Bapa Pembangunan Moden Insan. Perdana Menteri Malaysia yang keenam ialah Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak yang dikenali sebagai Bapa Transformasi. Buat pengetahuan murid-murid semua, Datuk Seri Muhammad Najib merupakan anak kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua iaitu Tun Abdul Razak. Kemudian kita lihat Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tun Dr. Mahathir bin Mohamad merupakan satu-satunya Perdana Menteri yang dilantik sebanyak 2 kali. Kemudian Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan akhir sekali, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sebentar tadi kita sudah tahu siapakah nama Perdana Menteri Malaysia daripada yang pertama sehinggalah yang terkini. Seterusnya kita lihat pula
Apakah sebenarnya tugas Perdana Menteri? Perdana Menteri merupakan Ketua Kerajaan Malaysia. Peranan utama Perdana Menteri ialah mentadbir negara bagi kemakmuran bersama. Perdana Menteri haruslah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan hendaklah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Maka kita sebagai rakyat haruslah memberi sokongan kepada Perdana Menteri supaya Perdana Menteri dapat menjalankan tugas dengan lancar demi kesejahteraan negara. Mari kita lihat tugas Perdana Menteri yang pertama iaitu menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal berkaitan dengan pentadbiran negara. Kemudian kita lihat pula tugas yang kedua iaitu menjadi pengiring Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri akan mengiringi Yang di-Pertuan Agong misalnya dalam Majlis Mesyuarat Raja-Raja, Majlis Rasmi Kerajaan dan juga berkaitan dengan antarabangsa. Misalnya lawatan daripada Raja dan juga Presiden luar negara ataupun lawatan kerja. Seterusnya, kita lihat pula tugas Perdana Menteri yang ketiga iaitu menjadi Ketua Kabinet ataupun Jemaah Menteri. Perdana Menteri bersama-sama dengan menteri yang lain akan melaksanakan persidangan di Parlimen. Tujuannya adalah untuk membuat undang-undang ataupun meluluskan undang-undang atau berbincang perkara berkaitan dengan kepentingan rakyat. Seterusnya, kita lihat pula tugas Perdana Menteri yang keempat iaitu menjadi pengerusi mesyuarat Kabinet. Perdana Menteri akan menjadi pengerusi mesyuarat Kabinet bagi membincangkan dasar-dasar negara ataupun isu-isu yang berlaku di dalam negara. Perdana Menteri juga berperanan sebagai perancang dan penyelaras dasar negara. Perdana Menteri akan merancang dan menyelaras semua dasar negara untuk kepentingan rakyat. Kemudian, kita lihat pula tugas Perdana Menteri yang terakhir iaitu menjaga kebajikan rakyat. Perdana Menteri berperanan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga haruslah mengambil berat terhadap masalah rakyat dan menjaga kebajikan rakyat yang mengalami musibah ataupun kesusahan, misalnya mengalami bencana dan sebagainya. Kita lihat rumusan berkaitan dengan tugas Perdana Menteri iaitu menjadi penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong, pengiring Yang di-Pertuan Agong, Ketua Kabinet ataupun Jemaah Menteri, pengerusi mesyuarat Kabinet, perancang dan penyelaras dasar negara dan akhir sekali menjaga kebajikan rakyat. Sebelum itu, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan Kabinet. Kabinet ini bermaksud badan eksekutif yang membuat dasar negara yang diketuai oleh Perdana Menteri dan juga dianggotai oleh menteri. Maksud eksekutif ni pula ialah menjalankan kuasa pemerintahan dan menguatkuasa undang-undang. Seterusnya, kita lihat pula apakah kepentingan sokongan rakyat terhadap kepimpinan negara. Antara kepentingan sokongan rakyat terhadap kepimpinan negara ialah Perdana Menteri dapat melaksanakan tugasnya dengan berkesan. Kemudian, kepentingan yang lain ialah kestabilan politik dapat dijaga. Kemudian, keamanan negara dapat dipelihara kerana tidak berlakunya kerusuhan ataupun pergaduhan. Kemudian, akhir sekali, dapat menjaga imej negara. Maknanya, imej negara dipandang tinggi oleh negara yang lain. Berikut merupakan latihan pada hari ini. Kita lihat latihan yang pertama,
Murid-murid dikendaki untuk menyenaraikan dan menghuraikan bidang tugas Perdana Menteri. Murid-murid boleh menyalin jadual ini di dalam buku tulis ataupun jika ada murid yang mempunyai printer di rumah, murid-murid boleh mencetaknya dan menampalkannya di dalam buku tulis. Kemudian aktiviti yang kedua, murid-murid boleh menjawab kuis dengan menekan link yang akan diberikan oleh cikgu di dalam grup WhatsApp. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ingin tanya, apakah yang sudah kita belajar hari ini? Ya, betul. Kita belajar berkaitan dengan tugas Perdana Menteri dan kita juga belajar berkaitan dengan kepentingan sokongan rakyat terhadap kepimpinan negara. Cikgu ingin tanya, apakah tugas Perdana Menteri? Murid-murid masih ingat? Ya, betul jawapan yang diberikan. Cikgu ingin tahu apakah perasaan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid boleh tuliskannya di komen di bawah. Cikgu ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada murid-murid yang berjaya menghadiri kelas pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu semua faham berkaitan pelajaran kita pada hari ini. Jadi, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.